Rasulullah. Ucapan terima kasih diucapkan kepada Pengurus Majlis. Seperti yang kata, selalu rasa paling berbahagia Tuan Haji Razali bin Abdul Manaf, Timbalan Pengarah IPG, Pengarah Program Tiada Cinta Saudari Najwa Hanin, Pengarah Karnival Aktifkan Dirimu Saudara Syed, Presiden Pembina Saudara Rosidi bin Syahli. Seterusnya dua penelis yang kedatangan khas hari ini jauh daripada Kuala Lumpur. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya Ustaz Fahrul Joy. Siapa yang tak kenal Fahrul, Ustaz Fahrul, maka mungkin dia tak datang lagi lah. Okey, sebelah sana Saudari Ali Baruzin, pemenang dari Melina Negeri 3. Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar cinta? Semua dah letak senyum. Okey, alhamdulillah sama-sama kita dapatkan kesyukuran dengan inayah dan sekiranya dapat berkumpul hari ini dalam satu program yang dinamakan Cengkeh Cinta. Kalau kita tengok tagline kat belakang ni, apabila kopi bertemu susu. So, sebenarnya tagline ni dipilih bila tagline ni dipilih kopi bercampur susu. Ramai orang tanya, kenapa dia tak cincau campur air kan? Kenapa tak soya campur cincau ke? Kenapa kopi bertemu susu? So, jadi saya terangkan sikit, sebenarnya tema hari ini, kopi dan susu adalah dua identiti berbeza. So, kita lambangkan metafora bahasa, student ini mungkin faham. Metafora bahasa, kita lambangkan dua identiti, kopi dan susu ni adalah dua identiti berbeza. Tetapi bila kita tepat pada masa dia dan ketika dia akan jadi satu asimilasi yang sangat memberi kenikmatan. Kopi, susu. Kalau kopi lebih sikit, dia akan jadi pahit. Kalau susu lebih, dia akan jadi manis dan diabetik. So, hari ini kita cuba bincangkan tentang persoalan yang saya fikir sangat-sangat dekat di hati remaja. So, seterusnya saya akan terangkan perjalanan program hari ini. Kita akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah slot yang pertama, kita akan cuba untuk memahami apa sebenarnya arti cinta. So, habis pusingan pertama, panel pertama, panel kedua. Pusingan yang kedua, kita akan mencari satu solusi yang konkret. Macam mana kita untuk berhadapan dengan masalah-masalah hakikat cinta. Okey, kita terus kepada yang pertama. Soalan saya tunjukkan kepada Ustaz Fahrul. Dalam kita nak memahami arti cinta ni, terutama kita nak belia. So, belia ni dia sangat dekat dengan perasaan cinta ni. Tetapi bila memahami arti cinta ni, dia datang dengan pelbagai versi. Kadang-kadang orang faham cinta ni apa. Tapi bila saya ambil contoh macam lagu Malik, Aku Maafkan Kamu, hafaz bila lafaz tapi mereka tidak faham. Kadang-kadang kita tahu tapi kita tidak faham. So, boleh tak secara mukadimah kita ikhlas banyak apakah sebenarnya definisi cinta, apakah kategori-kategori cinta yang sepatutnya kita sebagai belia yang ada ni sepatutnya faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusia saudara dan hadir satu pengacara atau moderator, sahabat ahli panel saya dari Nur Alibah di malam hari, semua kegiatan kuasa yang terlibat melakukan program ini, khususnya kepada perempuan, anak-anak yang bersesuaian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin terlibat kemudian pada detik ini, pada detik ini Allah telah memilih kita untuk berada di dalam syurga.
Kalau kita nak lihat taman surga di dunia ini, lihat amal semua. InsyaAllah mereka yang berada di taman surga ini, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan, dan Allah InsyaAllah akan berikan kerahmatan beyond our expectation, lebih daripada apa yang kita lakukan. Kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya, mahu dan mampu membalas lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hamba. Selangkah kita menuju Allah, Allah datang kepada kita selangkah. Datang kita kepada Allah secara berjalan, Allah datang kepada kita secara berjalan, begitu mampu sekolah. Pada malam ini kita akan bincangkan tentang kopi susu, ya, ataupun kopi cinta. Dan kita mesti letakkan asas dan ras perbincangan kita di tempat dan betul. Kerana kalau kita nak berbincang asas dan ras itu tidak tepat, nanti perbincangan itu tidak akan menghasilkan buah yang bermanfaat. Jadi asas kepada pemikiran kita dalam mencinta ialah tauhid mindset, ataupun pemikiran jiwa yang berasaskan tauhid, feeling of God in you. Kita rasa ada di hati kita. Artinya dalam masa kita berbincang, kita mesti yakin bahawa Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Dan Allah sesuai Maha mengetahui apa yang memudaratkan kita berbanding diri kita sendiri. Jadi artinya kita berbincang sebagai hamba Allah yang pengetahuan kita, ilmu kita terbatas, tetapi ilmu Allah Maha luas yang tidak terjangkaukan. Itu satu, ya. Yang kedua, apabila kita bercakap tentang cinta, kita bercakap soal rasa. Rasa ini di mana agak, ya? Di sini ke di sini? Di sini, ya, di hati kita. Bila bercakap tentang cinta, kita bercakap soal hati. Bila kita cakap soal hati, kita berhati-hati. Kerana hati adalah raja dalam keadaan diri kita. Mahfum sabda daripada Rasulullah SAW, "Faiza salahat salahat sarul jasad." Bila baik hati, hak baiklah seluruh anggota jasad. Bila jahat hati itu, hak jahat semua anggota jahat badan kita. Diarahkan tangan tidak jadi jahat, kaki kita jahat, kenapa? Kerana hati kita jahat. Jadi oleh kerana cinta itu letak di hati, kena berhati-hati kita menjaga cinta kita. Biar cinta yang bersemadi di hati kita, yang bertapak di hati itu, kita cinta yang baik. Nanti dia raja itu akan jadi baik, dan dia mengarahkan seluruh anggota jadi baik. Tapi sekiranya kita tersalah, cinta yang kita letakkan di hati kita, cinta yang buruk, cinta yang jahat, hati jadi jahat, dan dia akan mengarah seluruh kepada kejahatan. Sebab itu saya katakan berhati-hati dalam kita menjaga hati. Baik, apa definisi cinta? Saya tengok orang kamu, tengok sini, tengok sini, rupanya tidak ada sesuatu yang tepat tentang cinta. Sebab cinta itu soal rasa. Macam tadilah anak pengacara tadi kata, kopi rasanya pahit, susu rasanya lemak, tapi bila dicampurkan menghasilkan satu kelezatan. Cuba anda definisikan pahit, cuba anda definisikan manis, anda tidak akan dapat. Tetapi anda akan rasa, kita akan tahu rasa manis. Jadi itulah yang dikatakan soal rasa. Jadi bagaimana yang dikatakan cinta itu satu perasaan tertarik, rasa kasih, rasa sayang, rasa nak membela, rasa simpati, rasa empati, semua dikawal bersama. Saya kira tidak ada definisi yang tepat untuk menunjukkan apa itu love ataupun apa itu cinta. Tetapi boleh kita katakan saya tertarik dalam banyak-banyak, saya ambil satu yang relevan dengan tugas kita sebagai anak dan tugas kita sebagai pelajar. Cinta itu satu tanggungjawab. Bagi saya, cinta adalah tanggungjawab. Artinya sesuatu yang kita kena tanggung, kita kena soal, dan kita kena ada jawapan. Kita perlu memberi jawapan. Dalam bahasa Inggeris yang dikatakan tanggungjawab ini responsibility. Responsibility ini daripada dua perkataan. Satu respon, satu ability. Yaitu orang yang bertanggungjawab, ya, orang yang ada responsibility, artinya dia mampu memilih respon dia apabila ada suatu perkara yang berlaku pada diri dia. Dia mampu memilih. Artinya, ya, anak-anak, ya, kalau orang yang tidak ada bertanggungjawab, apa sahaja yang berlaku pada dirinya dia respon cepat, dia tak ada
dia tak mampu membuat pilihan. Orang nak bagi dia marah, dia marah. Orang nak bagi dia sedih, dia sedih. Remote control kehidupan dia berada di tangan orang lain. Tahu remote control dia? Orang tekan channel ni, dia jadi marah. Orang tekan channel ni, artinya dia dikontrol dari luar ke dalam. Orang yang berjaya bukan bergerak daripada luar ke dalam, tetapi sebaliknya mesti bertindak inside out, dari dalam keluar. Sebab itu saya ambil satu metafora telur. Telur ni kalau dia pecah dari luar, ada unsur lain yang memecahkan dia, telur tu takkan jadi apa? Jadi ayam ataupun jadi burung ataupun jadi apa yang telur itu. Tetapi sekiranya telur itu pecah dari dalam secara natural, iaitu dia bergerak inside out, telur itu cantik, dia pecah-pecah dari merentas, dia menjadi seekor ayam dan sebagainya. Jadi artinya orang yang responsibility, orang yang bertanggung jawab, artinya dia adalah orang yang berjaya. Jadi cinta adalah satu tanggung jawab. Subhanallah, kehidupan ini satu amanah. Allah ciptakan manusia yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk jadi hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita kena jadi baik. Tugas kita yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Artinya kita tak cukup jadi baik, tetapi kita kena jadi khalifah untuk memberi kebaikan. Soleh wa muslim. Artinya kita mesti yang dikatakan bertanggung jawab menjadi hamba Allah, orang yang baik, dan menjadi tanggung jawab menjadi khalifah, iaitu orang yang boleh memberi kebaikan. Jadi anda berada di IPG ini, anda menuntut ilmu dan sebagainya. Pertama, untuk menjadi orang yang orang kata benar, hamba Allah. Dan yang kedua, untuk menjadi orang yang pintar sebagai khalifah. Artinya anda akan membina, kita akan membina diri kita dengan ilmu dalam dua bentuk. Satu, ilmu yang dikatakan ilmu fardhu ain untuk membentuk diri kita sebagai khalifah, ilmu agama. Dan ilmu yang anda belajar, ilmu akademik, fisik, chemistry dan sebagainya, itu ilmu yang dikatakan acquired knowledge untuk menjadikan anda sebagai khalifah. Jadi itulah cinta pertama yang anda kena utamakan di saat ini. Yang pertama, baik. Kalau dikatakan cinta Allah, cinta Rasulullah dan cinta sesama manusia, izinkan saya berkata 5 minit lagi. Yang pertama kita katakan cinta yang pertama dan utama, cinta Allah. Kenapa saya kata begitu? Cinta yang pertama ialah cinta Allah. Dulu kita, sebelum kita datang ke alam dunia ini, kita ada beberapa alam. Pertama alam roh, kemudian alam rahim, dalam roh ibu, kemudian alam dunia, now, mahir. Kemudian kita akan pindah kepada alam barzah. Alam barzah ni ialah sempadan antara dunia dan akhirat, alam kubur, alam barzah. Kemudian kita pergi ke alam mahsyar. Kemudian akhirnya insya-Allah kita pergi ke syurga, nak pergi neraka terus. Jadi alam-alam ini dua kita telah lalui, satu sedang kita lalui, dan dua kita nak lalui. Betul? Jadi di alam roh, alam yang pertama, subhanallah, Allah telah terangkan di dalam Quran, alastu bi rabbikum. Allah bertanya kita pada roh-roh kita, semua roh-roh kita dulu ditanya soalan ini. Qalu bala syahidna. Semua roh kita mengaku. Bila Allah tanya, apa ini Tuhan kamu? Ya, kami naik saksi. Artinya waktu itu perkenalan kita dengan Allah sangat akrab. Kita dah kenal Allah semua. Dan bila kenal Allah mesti jatuh cinta. Mesti jatuh cinta. Itu yang dikatakan cinta pertama kita adalah cinta Allah. Ya, Ustaz, saya tak ingat pun waktu itu. Subhanallah, kalau saya tanya pada anda, apa waktu yang sebiji pada bulan yang lepas anda sedang buat apa? Anda tak ingat betul? Apa yang anda kadang-kadang makan sarapan pagi 2 hari yang lalu pun saya tanya, anda tak ingat betul? Ini apa lagi alam roh? Apa? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Al-Quran supaya setiap kali kita membacanya dan setiap kali kita membaca doa kita review balik perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta pertama kita ialah cinta Allah. Yang kedua, cinta utama kita. Tadi pertama, cinta utama kita pun memang cinta kepada Allah. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta cinta itu. Cinta itu datang dari mana? Allah ciptakan, betul. Dan Allah
siapa yang kita cintai di kalangan manusia? Siapa? Ya, ibu. Ibu Allah cintakan. Ya. Suami. Belum ada suami ya. Isteri belum ada, tapi akan datang ada. Semua yang kita cintai, semua dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta pertama, cinta utama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak katakan begini ya. Bila kita katakan cinta utama kita kepada Allah adalah, artinya, cuba tepuk dada, tanya hati anda ya. Apa yang anda inginkan dalam hidup? Pertama, kita inginkan, katalah kita inginkan ilmu. Kita inginkan ilmu. Nama Allah Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Al-Alim, Allah Maha ilmunya sangat tinggi. Oh, kita dalam hidup ni kita nak keadilan. Kalau kita dizalimi, kita nak orang membela kita. Allah namanya Al-Adil. Oh, kita miskin, kita nak kaya. Allah namanya Al-Ghani. Jadi 99 nama yang Allah Subhanahu Wa Taala ada, itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang digambarkan oleh semua manusia. Artinya fitrah kita memang mencintai Allah. Sebab kalau kita kata mencintai kesempurnaan, kekayaan, ilmu apa saja, mencintai kasih sayang Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, artinya cinta pertama dan utama kita ialah Allah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau kita memiliki cinta Allah, kita memiliki segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan cinta Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Ya, ini yang penting. Dengan oksigen kita hidup, tetapi dengan Allah kita diberi hidup, kerana Allah pencipta oksigen dan Allah membina kehidupan untuk kita. The reason and living and life, ya, living itu hidup, life itu kehidupan. Jadi semuanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ingat, cinta pertama kita adalah, dan cinta utama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cinta yang kedua, kita kata cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita katakan cinta kepada Rasulullah, cinta kedua kita? Sebab tak mungkin kita dapat mencintai Allah sekiranya kita tidak melalui cinta Rasulullah. Sekali lagi saya ulang, cinta kepada Allah ialah tujuan, cinta kepada Rasulullah ialah jalan. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa kita melalui jalan. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah sendiri menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau benar kata Allah, kamu, kata Rasulullah, kalau kamu benar untuk mencintai Allah, ikutlah. Artinya cinta Rasulullah ini yang paling penting. Tak mungkin kita dapat mencintai Allah tanpa kita melalui cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saya satu cerita, ya, sebagai sebut saya serahkan kepada pembicara. Ya. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkuliah seperti ini, orang Arab Badui datang. Orang Arab Badui ini datang dari desa pedalaman. Ya. Selalunya mereka lebih vokal, lebih berani. Bertanya seorang-seorang orang yang outside the box, berfikir di luar kotak, ya. Yang mana para sahabat takut atau segan nak tanya kepada Rasulullah, tapi orang Arab Badui selalunya dia vokal, dia boleh tanya tadi. Ya. Ketika Rasulullah beri kuliah, tiba-tiba pertanyaan datang, bila berlaku kiamat? Rasulullah meneruskan kuliah terus. Sekali lagi dia tanya, bila berlaku kiamat? Rasulullah pun terus saja kuliah. Ya. Akhirnya kali yang ketiga dia tanya, bila berlaku kiamat? Rasulullah terusnya. Dan akhirnya selepas memberi kuliah, Rasulullah bertanya, siapa yang bertanya tadi? Itu orang itu. Ulang pertanyaan. Subhanallah, bijaknya Rasulullah. Rasulullah menjawab pertanyaan dengan satu pertanyaan. Sebab itu anak-anak, kadang-kadang kita pergi ke depan kuliah, jangan hanya tengok pada soalan, tengok juga kepada firman. Betul? Sebab itu kita nak tahu. Kadang-kadang kita ke depan soalan tu, orang kata hanya presenting problem saja, tetapi bila kita tengok firman, kita tahu real problem. Kadang-kadang soalan boleh menjadi satu persoalan. Betul? Jadi bila kita tanya, bila berlaku kiamat, Rasulullah jawab, apa yang telah kau persiapkan untuknya? Itu penting. Apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapinya? Jadi rupa-rupanya, apabila Rasulullah memberi perangan, memberi kuliah dan sebagainya, Rasulullah nak kita action, nak kita bertindak, aktifkan dirimu.
bukan for the sake of knowledge saja. Contohnya apabila kita tanya tentang pemuda gua, ada orang bertanya tentang pemuda gua ni, orang pemuda yang berpandangan ini kita dengar ya, kita asyabul. Dia akan tanya satu soalan yang tak relevan. Oh, ada anjing itu nama kipir. Anjing itu jenis apa? Bulldog ke Rottweiler? Ada dari mana? Tak ada. Sepatutnya intipati kepada cerita pemuda gua ni bagaimana ketika kami berdepan dengan kezaliman tirani yang telah mengelilingi, macam mana kami nak jadi iman kami? Macam mana ibrah daripada pemuda gua tu nak dibawa ke sini? Kalau dulu gua memang gua, tapi sekarang hanya uzat syuriah. Kita berada di tengah-tengah, tetapi kita ada grup atau berbi'ah yang sendiri. Ini penting, contoh ya. Jadi itulah Rasulullah, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya, kata Rasulullah. Jadi orang Arab Badu ini, dia dia jawab balik, saya perlu menyiapkannya dengan banyak solat, saya perlu menyiapkannya dengan banyak puasa dan banyak ibadah, tapi saya menyiapkannya dengan rasa cinta yang mendalam terhadap engkau ya Rasulullah. Itu bukan kita. Lantas Rasulullah memberi jawaban, seseorang itu akan bersama di akhirat dengan orang yang dicintainya di dunia. Itu dia. Kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Hubaya, jawapan ini sebenarnya sangat penting. Kalau berlaku di zaman sahabat, bila mendengar jawapan ini, Rasulullah kata siapa orang akan bersama dengan orang yang dicintainya di dunia di akhirat nanti, waktu itu apa yang terjadi dalam sejarah, para sahabat merasakan pada itu macam hari raya. Lalu begitu. Kerana mereka memang cinta kepada Rasulullah, tetapi ada defect kadang-kadang dari ibadah, dalam pengorbanan, kadang-kadang itu. Tetapi soal hati mereka memang sangat cinta kepada Rasulullah. Jadi bila dengar jawapan macam itu daripada Rasulullah, mereka rasakan pada hari itu macam hari raya. Kita macam biasa saja, tak ada apa-apa. Sebab tak rasa, itu yang katakan cinta. Jadi artinya, anak-anak berpikir, siapa yang kita cinta di dunia ini, itu indikator jelas, penunjuk jelas kepada kita akan bersama dengannya di akhirat nanti. Beruntung kalau yang kita cinta sekarang di dunia orang yang baik-baik, tempat yang baik-baik, aktiviti yang baik-baik, kita akan kembali ke tempat yang baik. Tetapi kalau kita tengok dalam hati kita ni, semua yang kita cintai orang yang berhaka kepada Allah, orang yang berdosa dengan Allah, orang yang kaki maksiat, orang yang aktiviti yang membawa jauh kita kepada Allah, artinya kita akan bersama dengan itu di nanti di akhirat. Jadi ini yang penting kita bincangkan soal cinta ini, supaya apa yang kita rasa ialah kebaikan, cinta kepada orang yang baik, insya-Allah kita akan berjumpa kepada orang baik. Itu sebagai mukadimah kita meletakkan apa definisi cinta dan apa cinta Allah dan cinta kepada Rasul. Insya-Allah kita kembalikan kepada beliau. Masya-Allah. Saya suka bila Ustaz cerita tentang definisi cinta ni, sebenarnya dari definisi. Tetapi Ustaz sandarkan cinta ni pada satu tanggungjawab, dan tanggungjawab tu layak ke atau tidak kita berikut ni. Maknanya sebelum kita berbincang pasal cinta, siapa dan bagaimana bentuk cinta, tadi diri kita sendiri bagaimana tanggungjawab itu mampu untuk kita atau tidak. So ini permulaan tentang definisi cinta. Saya suka untuk mengambil satu kira bancaan dulu sebelum ni. Kalau sekarang kita bancaan lah. Ibu kali pada zaman ni dia pernah bertanya kepada rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat yang duduk dekat kawasan tempat ni. Ibu kali kan ulama pada zaman 1300 tersebut. So kata dia, daripada bancaan ni bercerita tentang bagaimana persepsi cinta, Ibu kali dapat simpulkan cinta ini dikategorikan kepada 60 istilah. Ada 60 istilah cinta ni, dan kategori daripada 60 tu dipecahkan ini. Yang pertama, Ibu kali cinta ibarat singa dan pedang yang memberi kekuatan dan memberi satu anjakan paling lemah kepada individu yang bercinta. Kedua, kata Ibu kali, cinta ini ibarat arak yang memabukkan. Ini kita bincang, arak yang memabukkan. Ketiga, katanya cinta ibarat berjaya besar. Maksudnya nak pandang berjaya besar ni, dia bercinta sebab cinta ni bulan 1 sambutan tahun baru, bulan 9 lain ramai anak-anak terbuang terbiar kan,
laluan juga dan sebagainya. Ini yang beza besar yang digambarkan oleh Ibu tadi. So sekarang ni kita nak beralih kepada panel kedua tentang yang saya cakap tadi. Ibu Gaya kata cinta ini ibarat arak yang memabukkan. Okey, kalau kita tengok definisi asal daripada Ustaz Mahmud, sekarang ni kita boleh faham cinta sepatutnya macam ni. Definisi dia soalan tanggungjawab dan sebagainya. Kemudian hakikat yang kita sedang hadapi bukanlah begitu. Maksudnya bukanlah apa benda yang sepatutnya kita faham 2 minit lepas. Ustaz cakap jika sekarang ni versi-versi cerita berbagai. Kita tengok Hollywood, Prince William dengan Kate Middleton, cerita macam tu orang nampak kan, hidup mewah dan sebagainya. Ada cerita Bollywood, apa tu Merde Setiap Hatinya tenggelam kan. Dan sekarang ni kita nak tengok macam mana salah faham cinta ni dan bagaimana untuk kita menghadapi. Sebab kalau kita tak faham masalah, kita tak akan rasa itu sebagai masalah. Okay, kalau untuk persoalan ni kita boleh dengar penjelasan daripada Ustazah Ibrah. Apa pandangan Ustazah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Perak Aman Jaya. Betul? Betul. Dan saya hormati, terima kasih kepada seluruh mereka, Deputi Sultan Muhammad dan juga saya isi Mudir Ustaz Bahrul Muhammad Tur. Dulu saya menjadi Ustaz ke fakulti saya dan hari ini saya belajar dengan Ustaz di atas lintas. Semuanya adalah kerana Tuhan Allah. Saya datang ke sini untuk berkongsi dan belajar bersama-sama insyaAllah. Dan saya terus saja sebab masa kita agak terbatas macam mana dalam dunia yang serba mencabar pada hari ini kita nak menjaga diri kita ni daripada terjerumus dalam sana cinta. Macam mana mereka sebut tadi kata Ibn Qayyim al-Jawzi, cinta ni ibarat arak yang memabukkan. Satu sini pernah minum arak? Pernah Daripada takkan nak tahan kan? Cinta ibarat arak yang memabukkan. Cinta juga ibarat suntikan yang memberikan kita betul-betul rasa kebas, tak rasa apa-apa. Cinta kita kata di begitu banyak definisi kalau kita nak kata satu persatu 2 malam kita buat. Tapi hari-hari kita fokus sama-sama. Saya rasa ketua buat ada kat sini sebab saya muda juga dan dia rasa situasi kita sama saja. Apa yang anda rasa, saya pun rasa insyaAllah waktu ini. Dan masih lagi kita ningali kat perasaan tersebut. Cinta boleh jadi arak yang memabukkan. Cinta juga boleh menjadi arak yang menjadi penawar. Apa-apa dalam dunia ini arak tak haraplah ibarat saja. Maksudnya orang bila dilanda cinta ni dia akan mabuk, mewah-mewah atau apa-apa. Macam mana seorang lelaki dia boleh melepaskan segala prinsip dia sebab dia terjatuh cinta pada seorang perempuan. Dan macam mana perempuan yang selama ini begitu menjaga diri dia boleh menyerahkan segala-galanya terhadap jatuh cinta pada seorang lelaki. Itu hakikat yang berlaku zaman sekarang ini dan sangat menakutkan dan merisaukan. Saya nak tanya kepada semua, siapa sih dia rasa dia pernah jatuh cinta? Boleh ada yang angkat tangan? Sangat berani Alhamdulillah. Kalau nak boleh tolong saya nak tanya, apa indikator yang menunjukkan dia jatuh cinta, dia sudah jatuh cinta? Kita banyak istilah ini, ada crush on. Crush on ni di masa cinta monyet. Nampak mereka yang suka kat mereka ni. Lepas tu nanti semain subuh, seorang imam dia sedap, suka kat imam pula. Cinta yang sebegini, cinta monyet dia melompat-lompat dengan mudahnya. Tetapi cinta yang sebenar tu, dia tak hiraukan apa-apa pun. Dia buta, love is blind, itu penting. Cinta itu buta dan tidak mengenal sesiapa yang ingin disentuhnya. Ini semua muda-muda kat sini. Pada zaman sekarang saya tak nafikan begitu banyak fitnah yang berlaku. Dengan teknologi kita ada Facebook. Kadang-kadang yang menurut ulama, la taqrabu zina yang biasa kita ulang, jangan mendekati zina, ditafsirkan mendekati zina itu ada 7 cara. Salah satunya yang berantakan bila saya baca melalui penulisan. Boleh juga. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada tak berlaku macam ni? Satu Facebook ni nama dia contohlah lelaki yang soleh dan nama dia. Gambar tak gambar dia. Pertanyaan kita tak mungkin satu. Kalau dia terlalu ramai, tak berseberan tau. Dia tak gambar seberan. Dan hari-hari dia memaparkan status-statusnya yang Islami lah
idea tulisan dia. Saya tahu Ustaz saya ini pada hari ya sampai hari ini. Maksudnya kadang-kadang pada asal cinta kita berada pada landasan yang betul, tetapi di tengah-tengah jalan cinta tersebut terbabas sikit sana, terbabas di sini mungkin kerana GPS yang rosak. Maksudnya cinta itu boleh berpaksikan Allah pada awalnya, tetapi Alhamdulillah di tengah-tengah jalan kita pun terpesong. Kita suka dekat dia, kita terpukul dengan tulisan dia, lama-kelamaan kita like bukan kerana itu mengingatkan kita pada Allah, tetapi itu hanya menambahkan kagum kita kepada si penulis dan tanpa sedar kita dah jatuh hati melalui tulisan dia. Maka itu yang kita kena selalu tengok hati menulis tak kita di hati adalah raja. Kalau elok raja tersebut, eloklah seluruh kerajaannya. Kalau buruk raja tersebut, buruklah seluruh kerajaannya, termasuklah penglihatan kita beri perbuatan lisan dan sebagainya. Tapi saya nak nafikan, saya juga muda, saya juga remaja. Kadang-kadang dugaan cinta itu datang daripada berbagai sudut. Ada orang kata cinta itu suka, tak kisahlah kita nak panggil apa, kita letak sebagai cinta daripada orang lain. Yang lelaki mungkin pada saban hari dihadapkan dengan wanita-wanita yang cantik, yang tidak buka aurat, yang ketika tersangka menggoda. Macam mana nak kumpul kekuatan nak menghadapi rasa cinta disebabkan oleh nafsu syahwat? Yang wanita pula mungkin ada yang pernah di-approach, kan? Saya terpukul dengan sifat awak yang lemah lembut, boleh kita berkenalan? Saya ikhlas. Maaf sikit, saya ikhlas. Tetapi adakah benar-benar itu yang kita namakan sebagai cinta? Kalau tadi malam ni kita boleh jawab, itu bukan cinta, itu main je. Tapi bila kita sendiri yang berhadapan dengan realiti, adakah hati cukup kuat untuk memaknakan semua fakta-fakta dan kebenaran tersebut? Sebab itu cara kita nak berhadapan dengan cinta pada hari ini tak lain tidak, yang pertama tolong lihat solat kita. Macam Ustaz kata tadi, dalam doa iftitah dan terkandung inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapa dekat sini, saya tanya diri saya juga, bila dia solat tu, dia benar-benar memperbaharui janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita sekadar solat, nak puja imam, 7 rakaat, 7 pahala. Tak sempat nak fikir apa. Yang penting dapat solat berjemaah sahaja. Alhamdulillah, memang bagus. Tetapi macam mana penghayatan dan bentuk hati yang kita bawa ke dalam solat? Sebenarnya kadang bila orang tanya, macam mana nak buat ni? Orang ni solat tetapi masih lagi melakukan maksiat yang terang-terang, masih lagi berpegangan tangan dengan perempuan, masih lagi bermesej-mesej perkara yang tidak sepatutnya, tapi dia sangat menjaga solatnya. Mari kita tanya diri sendiri. Kita menjaga solat awal waktu, berjemaah, tapi apakah nilai hati yang kita bawa ke dalam solat tersebut? Sebab itu solat penghubung kita dengan Allah, iaitu cinta paling utama yang Ustaz kata tadi. Kadang-kadang kita nak solat tetapi tidak merasai kelazatan solat. Apa yang kita nak buat? Macam mana nak bina kelazatan atau khusyuk dalam solat tersebut? Yang pertama, kita kena sedar ketika kita solat, kita sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Maksudnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang merindui, mengasihi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah juga rindu, Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Tetapi siapa yang membenci, wa man kariha, siapa yang tak suka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya? Allah juga tidak suka untuk bertemu dengannya. Maksudnya, apa yang kita nak bawa dalam solat itu bukan waktu itu sahaja, tetapi apa yang kita bina dalam hidup sehari-harian. Bila cakap pasal cinta, tak boleh lagi saya akan pak solat. Bila cakap pasal cinta, pak solat. Solat itu perkara yang utama. Sebab itulah sungguhnya kita menghidupkan cinta. Selepas itu kita kipas untuk buat lampu memarakkan cinta tersebut. Jagalah solat anda, insya-Allah di situ terletak misi cinta dan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis berapa yang dah rakam lah, berapa minit dah rakam, tak boleh berapa lama lagi yang ada. Saya lagi photostat tu, photostat ni yang para wanita sama-sama kita, walaupun kita tak kata kita tak wajib pergi masjid, tak wajib pergi
waktu solat kita di hujung-hujung atau di awal-awal. Bila ada kawan nak cerita, dia kata dah masuk waktu azan ni. Tidak. Kita solat dulu baru kita bersembang lepas ni. Ataupun kita utamakan bercakap dengan kawan lepas solat. Kalau yang demikian, jangan harap kita mendapatkan cinta Allah SWT. Sebab untuk bertemu dengan Allah, nanti kita masih berdua lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bercakap soal cinta ni, kita teringat satu doa yang cukup syahdu dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba